Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk hari ini, untuk live kita pada pagi ini, ada topik berkenaan dengan accounting dan juga berkenaan dengan cukai untuk saya kongsikan pada tuan-tuan pada pagi ini. So sebelum kita mulakan majlis kita ni ataupun live kita pada pagi ini, minta yang mana yang baru masuk saja live pada kita pada pagi ini boleh sama-sama tekan live button, share button di wall tu, untuk kita kongsikan kepada orang ramai yang lain lah. So boleh join live kita untuk pagi ini, okay? Baik tuan, untuk permulaan ini kita akan membincangkan berkaitan dengan cara penyimpanan rekod kita sebagai usahawan ataupun owner bisnes. Bagaimana ataupun mungkin kita nak kongsikan sedikit panduan berkenaan dengan cara penyimpanan rekod ini bagi peniaga-peniaga tuan-tuan, untuk tujuan cukai nanti, untuk tujuan taksiran sendiri, mana-mana yang individu ataupun owner business yang ada membuat perniagaan sendiri, maka cukai yang dikenakan akan dikenakan ke atas individu, cukai individu. So untuk tujuan taksiran sendiri ini, kita nak tengoklah apakah cara ataupun panduan yang boleh kita kongsikan pada pagi ini berkenaan dengan penyimpanan rekod-rekod perniagaan tuan bagi untuk tujuan cukai itu. Okey. Dan sebagai permulaan ini, dan saya juga akan kongsikan mungkin ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan kaedah, mungkin dengan cara penyimpanan rekod ini. So kita akan jawab sekali persoalan-persoalan ini. Dalam masa sama kita akan kongsikan berkenaan dengan info-info ataupun cara-cara, kaedah-kaedah yang membolehkan kita untuk menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan lah. Okey. So kita lihat dahulu siapakah yang perlu ataupun yang dikehendaki untuk menyimpan rekod ini. Okey. So sesiapa sahaja ataupun seseorang individu yang mana beliau menjalankan perniagaan sebagai pemilik tunggal atau perkongsian dikehendaki menyimpan rekod yang teratur. So tak kisahlah tuan-tuan berniaga seorang ke ataupun ada partner yang lain, register syarikat ataupun register partnership ni bersama, ada perkongsian di situ. So tak kisah sama ada ini ataupun syarikat sekalipun, diwajibkan untuk kita menyimpan segala dokumen-dokumen dengan teratur lah, dengan lengkap dan juga teratur, kerana perkara-perkara ini akan memudahkan lagi kita untuk proses dalam proses pengiraan cukai itu nanti. Dan kita juga lihat apakah perkara-perkara yang boleh melibatkan dalam proses penyimpanan rekod ini. Di sini ada 3 perkara, iaitu yang pertama, mewujudkan rekod-rekod yang mencukupi untuk semua transaksi perniagaan. So kalaulah transaksi perniagaan kita ini memerlukan kita untuk mengeluarkan invoice, maka invoice dan juga resit yang kita keluarkan ini kita perlu kepilkan bersama. Kita perlu simpan dokumen ini secara teratur mengikut bulanan, mengikut bulan ataupun mengikut jenis-jenis pelanggan kita. So kita perlu record, kita perlu simpan semua dokumen ini untuk mencukupkan segala dokumen yang berkaitan untuk proses pengiraan cukai itu nanti. Dan yang kedua adalah mengendalikan rekod sepanjang tahun. So mana-mana sahaja transaksi yang ada, tuan-tuan perlu record. Tak kisahlah sama ada ada transaksi berkenaan cash sekalipun, maka transaksi cash itu perlu kita record di dalam satu tempat ataupun satu buku cash transaction, untuk kita menyemak ataupun kita memastikan segala perniagaan ataupun segala transaksi keluar duit masuk kita itu boleh di trace lah dengan mudah
untuk kita meletakkan sesuatu transaksi itu pada akaun dia yang tepat. Dan yang terakhir adalah menyimpan rekod sepanjang tahun dalam masa yang diperlukan. So kebiasaannya untuk syarikat enterprise ini ataupun partnership ini, cukai dia akan dikira mengikut calendar year ataupun ikut tahun-tahun yang ditetapkan lah. Andai kata kalau untuk tahun 2019 bermakna sepanjang daripada tempoh Januari 1 Januari sehinggalah Disember, maka itu merupakan satu tempoh yang berkaitan untuk kita membuat pengiraan cukai dan juga untuk merekod segala transaksi itu. So kebiasaannya dia akan ikut kalender year. So untuk satu tahun melibatkan daripada Januari sehingga Disember. So kalau dah 2 ataupun 3 tahun, maka setiap tahun kita perlu asingkan rekod-rekod itu mengikut tahun yang telah kita tetapkan. Alright. Dan yang seterusnya, kita pun akan nak tahu juga mengapakah pentingnya menyimpan rekod-rekod ini, supaya apakah kegunaan dia ataupun kepentingan dia untuk kita menyimpan rekod-rekod ini supaya ianya mencukupi dan juga teratur. So penyimpanan rekod yang teratur ini adalah merupakan satu amalan perniagaan yang baik. Sebab apa? Sebab kat sini maklumat yang kita perolehi ini boleh membantu kita untuk memaju ataupun memantau setiap kemajuan perniagaan kita yang kita perolehi. So kalau based on apa yang kita simpan, rekod-rekod yang kita simpan, kita dah boleh nampak dah bagaimanakah pergerakan ataupun perkembangan syarikat kita dalam tempoh-tempoh yang telah kita tetapkan. So andai kata kalau tuan baru buka syarikat daripada Januari hari itu, dan bila kita simpan segala rekod-rekod kita dan kita rekod segala transaksi ini, kita dah boleh nampak dah trend kita ataupun perkembangan syarikat kita ini sama ada ianya boleh lebih besar ataupun kita ada masalah dari segi kewangan dari situ tu. Tapi kalau kita tak merekod ataupun menyimpan dokumen-dokumen ini, kita pun sendiri tak dapat nak bajet, kita sendiri tak dapat nak tahu adakah perniagaan yang kita jalankan ini membawa keuntungan ataupun sebaliknya. Sebab based on dokumen yang kita simpan itulah yang boleh menjadi satu tanda aras kepada kita untuk kita melihat perkembangan syarikat kita sendiri, sama ada ianya meningkat ataupun menurun. Dan seterusnya, apabila tiba masa mengisi borang nyata pendapatan itu, maklumat yang diperlukan itu dah sedia ada lah. So memudahkan kita. Itu merupakan antara salah satu kepentingan menyimpan rekod ini. So bila saja kita nak buat serah simpan borang nyata pendapatan kita untuk tujuan cukai itu nanti, maka kita dah tak risau dah tak perlu khawatir berkenaan dengan dokumen-dokumen tu dah ready ada dengan kita. So just kita untuk kita merekod, kita buat calculation, basic calculation untuk cukai itu, dan boleh buat serah simpan saja tanpa perlu kita time kita nak declare cukai ni lah baru kita terhege-hege nak cari. Dan sebab itulah banyak yang usahawan ataupun owner business yang kebanyakannya tak ada dokumen, tak ada simpan dokumen, maka agak susah pada dia untuk dia merekod ataupun mengira cukai yang perlu dibayar pada tahun tersebut. Okey, dan yang ketiga adalah antara kepentingan untuk menyimpan rekod ini adalah apabila lembaga hasil memilih kes anda untuk diaudit, adalah memudahkan sekiranya semua maklumat senang diperoleh dengan cepat, iaitu dengan gangguan yang minimum. So kalau sebab untuk audit cukai ini, perkara ini dia berlaku secara random lah. So andai kata kalau syarikat kita ini terpilih untuk diaudit, maka memudahkan pihak kita dan juga pihak HDN. Sebab apa? Sebab dokumen yang kita ada ini dah sedia ada, just boleh bagi dekat dia. So tak ada kurangnya gangguan di situlah. Kalau tidak, disebabkan kes kita ini mungkin ambil masa dalam 1 ke 3 bulan ataupun lebih. Tapi disebabkan kita dah menggunakan ataupun dah membiasakan diri dengan menyimpan rekod setiap kali transaksi berlaku, maka perkara ini dapat memudahkan kita jika syarikat kita ini diaudit untuk tujuan cukai. So sangat mudah. Bila dia datang, dia minta saja dokumen, kita dah boleh bagi, sebab kita dah susun semua dokumen ni dengan teratur lah. Okay. Dan ada juga yang tanya berapa lamakah rekod-rekod akaun ini perlu disimpan. Okay. So kebiasaannya
rekod-rekod dan buku-buku perlu disimpan dalam tempoh 7 tahun dari akhir tahun kalender, iaitu atas apa-apa pendapatan perniagaan yang berkenaan. So kebiasaannya kita dipertanggungjawabkan untuk menyimpan segala dokumen-dokumen transaction kita, dokumen-dokumen perniagaan kita, tak kisahlah sama ada untuk transaksi duit masuk ataupun duit keluar ataupun agreement, apa sahaja berkaitan dengan syarikat perlu disimpan dalam tempoh 7 tahun. Sebab apa? Jika syarikat kita ini dikenakan audit, maka pihak LHDN ni dia ada kuasa untuk melihat balik transaksi kita dalam masa tempoh 7 tahun ke belakang. So kita ni digalakkan menyimpan rekod kita melebihi daripada 7 tahun ataupun dalam masa tempoh 7 tahun. So ini adalah tempoh masa yang perlu kita simpan segala dokumen-dokumen berkaitan dengan perniagaan kita. So kalaulah dokumen ini hilang, maka ada kesan dia yang akan terjadi pada owner bisnes itu. Contohnya kalaulah kita ini terlibat dengan cukai audit dan melibatkan lagi dengan transaksi-transaksi 2-3 tahun yang kemudian, maka kalaulah dokumen itu tak dapat nak dibuktikan, dia akan dia akan memberi kesan kepada jumlah cukai yang perlu kita bayar. Mungkin amount yang kita declare tu dalam cukai itu akan mengakibatkan kita tak dapat penolakan ataupun pengurangan daripada pembelian barang-barang yang kita jual itu. So benda ni kita perlu ambil serius, kena simpan semua dokumen ini dalam masa tempoh 7 tahun daripada tarikh yang kita declare itulah, right? Dan seterusnya, dari segi tempat, kat mana yang perlu kita simpan rekod-rekod ataupun buku-buku akaun kita ini, maka untuk rekod-rekod dan buku-buku akaun bagi sesebuah perniagaan seharusnya disimpan di tempat perniagaan itu dijalankan, kerana ianya lebih memudahkan kita setiap kali ada transaksi yang berlaku, maka segala dokumen-dokumen itu kita boleh terus simpan dengan lebih mudah dan juga teratur. Sebab kalau ada apa-apa berlaku pun, kita terus ada dokumen itu bersama dengan kita di tempat premis kita menjalankan perniagaan itu. So tempat yang paling sesuai untuk kita simpan segala rekod-rekod perniagaan kita adalah di premis itu sendiri, di tempat perniagaan kita dijalankan. Okey, dan seterusnya, dari segi bahasa yang digunakan dalam menyimpan rekod. Sebab apa sekarang ni terlalu banyak, mungkin boleh dah jadi satu trend untuk kita beli produk daripada tanah besar China, daripada negara China. So ada juga dokumen-dokumen ataupun resit-resit yang dikeluarkan tu dalam bahasa China, tetapi mengikut peraturan ataupun panduan yang diberikan oleh pihak LHDN, so bahasa yang digunakan dalam rekod-rekod buku akaun kita ini ataupun rekod-rekod resit-resit yang kita dapat ni perlu adalah disimpan dalam bahasa kebangsaan ataupun bahasa Inggeris. So ini antara dua bahasa saja yang diguna pakai untuk tujuan menyimpan rekod-rekod perniagaan kita, sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Okey, dan jika kalaulah tuan-tuan memang ada berurus niaga dengan negara asing selain daripada Malaysia ini, mungkin dia menggunakan bahasa tanah air dia, mungkin bahasa Cina ataupun Korea. Kalau kita beli barang daripada Jepun, mungkin dia keluar invoice receipt semua dalam bahasa Jepun. So persoalan dia akan terjadi, adakah bagaimana kita nak menangani perkara tersebut. Okey, so apabila terdapat permintaan daripada ketua pengarah, maksudnya kat sini, kalaulah tuan dipilih untuk di audit berkenaan cukai tuan, maka bila ketua pengarah LHDN itu panggil dan meminta kita dokumen-dokumen yang berkaitan, so terjemahan bertulis hendaklah disediakan dan tanggungan perniagaan milik tunggal ataupun perkongsian itu sendiri. So jika dipanggil untuk mengemukakan dokumen-dokumen yang berkaitan, kalau dokumen itu bukan dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris, maka terjemahan bertulis perlu disediakan. So kos-kos untuk kita hire orang luar untuk terjemahkan
resit-resit ataupun dokumen-dokumen berkaitan ini ditanggung oleh individu tersebut lah. So kalaulah tuan-tuan memang ada urus niaga dengan orang yang menggunakan selain pada English ataupun Malay, so kita sarankan untuk keluarkan dokumen tersebut dalam bahasa Inggeris, memudahkan kita, menyenangkan kita untuk kita refer apa butir-butir berkenaan dengan yang transaksi yang berlaku antara kita dengan dia, dan juga untuk memudahkan kita jika kita dipanggil oleh pihak LHDN untuk mengemukakan dokumen-dokumen sokongan itu, so kita dah tak ada masalah dah dekat situ. Kalau ada juga dapat dokumen yang menggunakan bahasa selain pada kebangsaan dan juga bahasa Inggeris, maka terjemahan bertulis perlu disediakan sekali. So itu tak kira, kalau nak tanya boleh ataupun tidak, tak ada masalah. Boleh kita nak simpan ataupun kita gunakan dokumen dalam bahasa asing, tetapi terjemahan bertulis perlu disediakan sekali lah. Right. Dan seterusnya, dari segi bentuk penyimpanan rekod-rekod perniagaan kita ini, bagaimanakah bentuk penyimpanan yang boleh kita gunakan untuk menyimpan rekod-rekod kita ini. So dari segi rekod-rekod ini juga, rekod-rekod boleh disimpan dalam bentuk manual ataupun elektronik. Walau bagaimanapun, sekiranya rekod ini disimpan dalam bentuk elektronik, rekod sedemikian seharusnya boleh ditukar kepada format yang boleh dibaca pada bila-bila masa. So tak semestinya dokumen itu perlu kita sediakan dalam bentuk hard copy, kena ada kertas, kena simpan dalam fail. Tak semestinya perlu kita simpan dalam bentuk hard copy. So rekod dari segi rekod elektronik ni pun kita boleh menjadi salah satu cara bagaimana dokumen-dokumen ini kita boleh simpan segala rekod-rekod perniagaan ini. So boleh simpan dalam bentuk elektronik, tetapi kena pastikan dokumen yang kita simpan dalam elektronik ini ataupun soft copy ini, dia boleh mudah dibuka pada bila-bila masa diperlukan lah. Kalau boleh, mesti simpan dokumen itu dalam bentuk, sekarang ni banyak yang boleh akses PDF dan juga mungkin Microsoft Word. So antara cara-cara yang kita boleh simpan dokumen kita selain daripada kita simpan hard copy di pejabat. So kalau ada transaksi yang gunakan online, maka just kita boleh simpan soft copy dan kita boleh simpan, dan ianya sebenarnya lebih menjimatkan ruang dari segi ruang penyimpanan itu sendiri. Sebab kalau kita simpan hard copy, mungkin kita kena ada satu store sendiri yang boleh simpan semua dokumen, kena ada rak, so banyak kos yang akan terbabit. Tapi kalau kita simpan secara hard copy ini ataupun secara elektronik, media elektronik, dia dah menjimatkan dari segi ruang pejabat kita sendiri dan lebih memudahkan kita. Sebab sekarang ni nak tengok dokumen pun kita dah just boleh buka by phone, melalui email, melalui simpan store cloud kita yang kita simpan di atas talian sendiri, macam dalam Google Drive kan, just boleh buka. So itu antara bentuk-bentuk penyimpanan rekod yang kita boleh gunakan. Okey. So seterusnya ada juga yang bertanya berkenaan dengan jika rekod-rekod ini disimpan di dalam komputer, adakah perlu menyimpan sekali dokumen sumber asal. Mungkin diorang dokumen ni diorang scan dan juga simpan terus kan. So diorang tanya, boleh ke kalau kita scan saja, so dokumen yang asal ni kita buang ke, boleh ke tidak. So dalam keadaan ini, mana-mana rekod yang dah ditukar daripada bentuk manual kepada elektronik, masih lagi perlu untuk menyimpan rekod ini dalam bentuk asal. Walau bagaimanapun, dalam keadaan di mana rekod-rekod asal ini disimpan dalam bentuk elektronik, rekod yang sedemikian boleh dikekalkan. So kalau kita menyimpan ada dokumen asal dia, maknanya ada sign original, mungkin memang dapat sebelum ni adalah hard copy, maka hard copy itu masih perlu disimpan. Tapi kalau memang awal-awal asal-asal ni memang dia dah gunakan elektronik punya medium, maka tak perlu pun kita nak printkan benda tu menjadi dalam bentuk manual. Dia ada dua benda lah, sama ada daripada hard copy kita jadikan soft copy, dan juga soft copy perlu ke kita jadikan dia hard copy. Kalau dia hard copy menjadi soft copy, maka hard copy yang asal ni kita perlu simpan. Perlu masih lagi kita perlu untuk menyimpan rekod asal ini. Tapi kalau memang daripada awal dah soft copy, dia tak ada bagi pun hard copy, maka kita tak perlu pun untuk menjadi print benda tu, simpan dalam bentuk hard copy. Itu dari segi
cara untuk menyimpan rekod-rekod jika ada dalam komputer. So kat sini juga dari segi dokumen simpanan, dokumen sampingan juga perlu, ataupun dokumen sokongan juga seperti invoice jualan, belian, bil-bil tunai, penyata bank, voucher bayaran, slip bayaran masuk, keratan cek, resit bayaran rasmi dan sebagainya perlu disimpan untuk tujuan pengesahan tuntutan ataupun perbelanjaan. So walaupun kita dah ada buat accounting kita dah record duit keluar masuk kita daripada bank dan juga cash, tapi dokumen sokongan ini seperti invoice yang menunjukkan, yang mengesahkan amount ini kita bayar based on invoice yang kita terima perlu disimpan. Ini untuk tujuan pengesahan lah. Sebab perkara ini lebih memudahkan, dia boleh pastikan yang amount yang kita declare ini tidak ada penipuan di situ. So kalau invoice kata 1,000 dan duit keluar pun 1,000, maka dokumen invoice ini ataupun slip-slip inilah yang akan mengesahkan transaksi yang kita record untuk tujuan cukai itu nanti. Okay. Dan seterusnya kita tengok juga apakah yang akan berlaku sekiranya rekod-rekod yang mencukupi ini tidak disimpan. Okay. So akibat daripada kegagalan kita untuk menyimpan rekod-rekod ini, gagal untuk menyimpan rekod ini secara proper, maka individu ataupun perkongsian mungkin dikehendaki oleh ketua pengarah supaya akaunnya diaudit oleh akaunten bertauliah atas tanggungan individu ataupun perkongsian itu. So andai katalah dokumen kita ini kita gagal untuk menyimpan rekod-rekod dokumen-dokumen yang berkaitan, maka ketua pengarah LHDN boleh mengarahkan akaunten untuk akaunten bertauliah untuk menyemak kembali segala transaksi-transaksi yang telah direkodkan. Sebab apa? Untuk mengelakkan daripada salah nyata kita punya pendapatan. Itu dia nak mengelakkan. Daripada situ dia boleh arahkan kita untuk akaun kita ni diaudit oleh akaunten bertauliah. So untuk mengelakkan perkara ini lebih panjang, maka kalau mudahlah bagi kita kalau kita nak submit sesuatu cukai kita tu nanti, kita dah ada dokumen-dokumen yang kita simpan secara baik, secara proper. Dan seterusnya, pendapatan tercukai individu berkenaan boleh ditentukan mengikut pertimbangan ketua pengarah dan taksiran dibangkitkan sewajarnya. So andai katalah dokumen tu tak cukup, kita bila pihak LHDN dah buat audit kat kita tak cukup, dia minta dokumen ni kita tak ada, maka kemungkinan dari segi cukai yang perlu dibayar tu akan berubah mengikut pertimbangan sewajarnya. Mungkin dia dianggarkan kalau amount ni terlalu besar tapi tak ada supporting document, maka mungkin cukai yang perlu kita bayar ni akan jadi lebih sikit. Dia akan tolak balik penolakan yang kita dah declare di dalam borang nyata kita itu. Dan seterusnya, yang ketiga, apa yang akan berlaku sekiranya rekod-rekod ini tidak disimpan. Individu ataupun rakan kongsi ini boleh didakwa atas kegagalan menyimpan rekod, dan jika disabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak kurang daripada 300 dan tidak lebih daripada 10,000 atau dipenjara tidak lebih dari tempoh 1 tahun atau kedua-duanya sekali. So kalau kita didapati tidak menyimpan rekod, so denda akan dikenakan ke atas owner bisnes itu sendiri, ataupun kalau dia partnership, dua-dua akan dikenakan denda. Mungkin tidak lebih daripada 10,000 ataupun penjara tidak lebih daripada 1 tahun. So ini antara denda-denda ataupun perkara yang akan berlaku kalau kita rekod kita ni tidak disimpan dengan baiklah. Okay. So seterusnya kita juga akan lihat apakah jenis rekod yang seharusnya kita simpan, right? Dan pada asasnya kita perlu menyimpan rekod yang mencukupi untuk mengira pendapatan dan perbelanjaan untuk mengesahkan akaun. So rekod-rekod perniagaan yang biasa perlu disimpan adalah seperti management account yang kita dah buat sepanjang tempoh perniagaan kita itu. Maknanya satu set akaun yang lengkap lah bagi merekod semua transaksi perniagaan, penerimaan dan juga pembayaran. Duit masuk, duit keluar, semua kita rekod dalam satu set akaun yang lengkap. So ini kita perlu simpan
untuk tujuan percukaian yang seterusnya, dan juga dokumen-dokumen asal, dokumen-dokumen sokongan yang asal lah, seperti invoice, voucher, receipt, dokumen yang berkenaan untuk mengesahkan jumlah-jumlah yang ada dalam buku-buku akaun yang telah kita buat tu. So kalau kita kata kita ada beli kereta daripada bank untuk gunakan loan, maka agreement ataupun offer letter yang dikeluarkan tu kita akan perlu simpan sekali lah, right? Dan untuk dari segi rekod jualan, so apa yang kita katakan sebagai rekod jualan yang perlu kita simpan ini adalah jualan ini dia meliputi segala ambilan stok untuk kegunaan sendiri ataupun keluarga. Ini pun dikira sebagai dalam rekod jualan yang perlu kita simpan, dan barang-barang atau perkhidmatan yang diberi kepada orang lain secara pertukaran dengan barang atau perkhidmatan mereka. So kalau ada pertukaran barang ataupun dia bagi kita ini, kita bagi ganti tukar dengan stok, itu pun dikira di bawah rekod jualan. So walaupun kita ada jual buku dan buku tu kita ambil untuk kegunaan sendiri, maka itu pun dikira dalam rekod jualan yang perlu kita simpan untuk tujuan cukai yang akan datang. Dan dari segi resit pula, jika perolehan kasar setahun kita melebihi daripada 150,000 daripada jualan barang dagangan ataupun melebihi 100,000 daripada pemberian perkhidmatan, kalau jual lebih daripada 150, kalau kita buat services lebih daripada 100,000, maka resit yang dikeluarkan hendaklah mempunyai nombor bersiri. Kalaulah kita punya jualan ataupun pemberian kasar kita tak lebih pun daripada 150,000, maka tiada penekanan yang dikenakan untuk kita mengeluarkan resit yang mempunyai nombor bersiri. Tapi kalaulah lebih daripada jualan kita lebih daripada 150,000 ataupun kita ni buat servis lebih daripada 100,000, maka kita resit yang dikeluarkan perlulah mempunyai nombor bersiri. Dan resit-resit perbelanjaan kecil yang dilakukan mungkin sukar diperolehi, sebab mungkin kita beli benda ni dekat kedai runcit kan, bila beli kedai runcit tak ada pula nak jual resit. So apa yang perlu kita buat, kita perlu merekod maklumat-maklumat mengenai perkara-perkara itu. Apa yang perlu kita simpan, apa yang kita perlu rekodkan adalah tarikh perbelanjaan dilakukan, amount yang dibayar, dan tujuan perbelanjaan dilakukan di dalam payment voucher. So kalau jenis yang tak ada resit ni, memang kalau kita buat amount tu semua kecil-kecil, kadang-kadang pergi belanja staff makan kat kedai mamak ke apa kan, tak boleh nak keluarkan resit. So kita perlu merekod benda ni dalam payment voucher kita. Apa yang kena ada dalam info yang perlu ada dalam payment voucher itu adalah tarikh perbelanjaan dilakukan, amount berapa banyak yang kita bayar, dan juga tujuan perbelanjaan itu dijalankan, sama ada untuk kegunaan sendiri ke ataupun expenses syarikat ke, kita bayar untuk membeli bahan mentah ke. So kena nyatakan tujuan dalam resit-resit perbelanjaan kecil yang kita dah lakukan. Okey, dan seterusnya kita akan melihat dari segi penyata bank. So ini kita nak tengok kan, apa rekod-rekod yang perlu disimpan. Kita dah tengok rekod jualan, saya dah cerita, rekod resit dah cerita. So kita tengok pada penyata bank pula. Okey, so semua penyata bank ataupun buku simpanan bagi akaun di mana wang itu dikreditkan atau dikeluarkan untuk tujuan perniagaan perlu disimpan. So kalaulah kita masih gunakan old school punya cara, nak keluar pakai buku kan, so buku tu kita perlu simpan dalam rekod buku, duit keluar pakai buku kan. So buku bank tu perlu simpan. Tapi sekarang ni pun dah mudah, ada online banking. So statement bank, dalam statement bank tu biasanya kita akan terima setiap bulan. So statement bank tu kita perlu simpan lah, dan kita perlu notekan kat situ segala perbelanjaan yang kita keluarkan tu tujuan dia untuk apa. Dan akaun yang berasingan untuk tujuan perniagaan dan tujuan persendirian harus digunakan. Jika akaun berasingan tidak dapat digunakan untuk perniagaan atas apa-apa jua alasan, rekod hendaklah disimpan bagi mengenal pasti transaksi untuk tujuan perniagaan. So andai kata kalau tuan ada akaun sendiri dan menggunakan transaksi perniagaan ni menggunakan akaun sendiri, maka tuan kena pastikan boleh mengasingkan transaksi yang digunakan itu sama ada untuk tujuan persendirian ataupun untuk syarikat ataupun untuk kegunaan perniagaan. So kalaulah
Kalaulah dokumen-dokumen itu kita dah asingkan, maka kita perlu menyimpan segala risik-risik yang berkaitan untuk tujuan pengesahan lah. Kalau kita kata ini untuk personal ataupun ini untuk perniagaan, beli barang untuk perniagaan, so untuk beli baju, so kat situ mungkin ada timbul keraguan, ini mungkin baju personal ataupun baju syarikat ataupun baju staff kan. So resit perlu kita sertakan sekali lah, sebab kita boleh tengok dalam resit tu mungkin kita beli itu memang adalah uniform, so kita boleh mengesahkan amount dan juga tujuan transaksi itu berlaku dalam, kalau kita gunakan penyata akaun bank persendirian yang ada menggabungkan perbelanjaan personal dan juga perbelanjaan syarikat. Okey, dari segi stok perdagangan ataupun yang jenis orang yang ada jual stok, ada jual barang, memang ada simpan barang, pada akhir tempoh perakaunan, pengiraan stok fizikal hendaklah dibuat bagi menentukan kuantiti dan juga kos stok dalam tangan atau kos kerja dalam kemajuan, in progress, cost work in progress punya cost. Okey, so yang ni kalau jenis yang ada stok perniagaan ni, setiap tahun kita perlu kira stok kita, kena buat stock take ataupun kita kira stok fizikal kita berapa banyak yang ada pada tahun tersebut. Kita kena confirm, make sure dengan apa yang kita record ini sama lah. So kalau kita record dalam akaun kata balance stok kita mungkin ada dalam 10,000, tapi bila stok fizikal tak cukup, mungkin kat situ kita kena buat adjustment dari segi akaun. Mungkin kita tengoklah bagaimanakah situasi untuk kita akaun itu, untuk kita tentukan jenis akaun tersebut, right. Dan seterusnya dari segi pemihutang dan juga penghutang. So rekod yang berasingan bagi penghutang dan juga pemihutang bukan perniagaan harus digunakan, iaitu orang yang berhutang wang daripada individu ataupun individu itu berhutang wang daripada orang lain yang tidak berkaitan dengan perniagaan. So kalaulah ada penghutang ataupun pemihutang yang berasingan, satu kita punya supplier kan, kita ada hutang dengan supplier, dan satu lagi kita ada hutang dengan individu, tak ada kena-mena dengan perniagaan pun. Kita nak gunakan dalam bisnes kita, mungkin kita nak pinjam duit daripada dia, so kita kena asingkan rekod itu. Kita tak boleh sekalikan untuk senarai pemihutang kita. So kita kena asingkan kalau dia tak berkaitan dengan perniagaan. Tapi kalau dia berkaitan dengan perniagaan, mungkin ada 2-3 syarikat ataupun supplier yang gunakan kaedah kredit ini dan kita ada hutang dengan dia, maka kita boleh campurkan dalam senarai pemihutang kita. Dan benda ni sama juga dalam untuk senarai penghutang, yang mana mungkin ada klien-klien kita yang belum kita bayar. Kalau berkaitan dengan syarikat, kita masukkan di dalam senarai penghutang. Dan kalaulah orang hutang dengan syarikat kita tak ada kena-mengena dengan perniagaan, kita kena asingkan senarai itu. Okey, dan seterusnya adalah dari segi senarai aset dan juga liability. So terdapat keadaan di mana aset dan liability ini mungkin digunakan untuk tujuan perniagaan dan persendirian. So contoh macam untuk kenderaan bermotor, rekod perbatuan untuk tujuan perniagaan dan persendirian hendaklah disimpan. Ianya akan digunakan bagi pengagihan perbelanjaan antara kedua-dua tujuan tersebut. So kalaulah kereta tu digunakan ataupun kita beli untuk tujuan perniagaan, tapi kita gunakan motor itu atas nama owner dia adalah persendirian yang lain, so maka semua transaksi ataupun semua perbelanjaan yang kita keluarkan berkenaan dengan kenderaan motor itu kita perlu simpan, dan untuk kita kirakan kos-kos yang terbabit untuk memaintainkan untuk kenderaan bermotor itu sendiri. So maksudnya kat sini, kalau tuan-tuan ada aset yang mana bukannya syarikat punya, maka tuan-tuan perlu simpan segala dokumen-dokumen yang mana mungkin kenderaan itu kita gunakan untuk perniagaan, kita declare sebagai untuk kegunaan perniagaan, tapi bukan syarikat punya. So kita perlu ada agreement, ada agreement yang menyatakan bahawa ini adalah milik persendirian dan digunakan untuk tujuan perniagaan. Maka segala kos-kos yang kita buat ataupun kita telah gunakan untuk kenderaan tersebut, kita boleh
masukkan sekali dalam perbelanjaan kita tu nanti. Dan juga dari segi premis kedai, sebahagian daripada kedai mungkin digunakan sebagai tempat kediaman. Jika perbelanjaan yang dilakukan ke atas premis berkenaan mudah dikenal pasti berkaitan tempat kediaman, rekod tersebut hendaklah disimpan. Walau bagaimanapun, terdapat perbelanjaan sukar dikenal pasti berkaitan kegunaan persendirian seperti elektrik dan air. Dalam hal demikian, anggaran bagi kegunaan persendirian hendaklah dicatat semasa perbelanjaan tersebut direkod. Okey, so kalaulah ada expenses yang mungkin kita tak boleh nak asingkan dia punya kos, contoh macam elektrik dan juga air lah, mungkin kita buka perniagaan itu di rumah, yang mana di rumah ni ikutkan adalah rumah personal lah, rumah individu, bukannya syarikat. Dia tak ada lagi shop ataupun tak ada kedai yang dia nak sewakan lagi, dia buat semua benda di rumah. Maka perbelanjaan untuk elektrik dan juga air yang kita tak boleh nak pastikan, kita just boleh buat satu anggaran kegunaan untuk perniagaan. So kita just boleh declare mungkin perniagaan kita 2/3 daripada total cost, daripada total yang perlu dibayar untuk api dan air. So 1/3 tu adalah untuk kegunaan personal. So hanya 2/3 tu sajalah yang kita boleh declare sebagai cost kita, sebagai expenses kita dalam proses untuk mengira keuntungan dan juga untuk pembayaran cukai kita. So kita tak boleh nak declare perbelanjaan itu secara penuh, melainkan kalau tempat premis yang kita gunakan itu adalah memang 100% untuk perniagaan, bukannya di rumah kediaman. Kalau memang bisnes, so total amount kita boleh declare as kita punya expenses. Tapi kalau kita tempat perniagaan kita adalah di rumah, maka kita tak boleh nak declare 100% semua perbelanjaan itu ada di bawah perniagaan, tapi kita hanya boleh based on mungkin berapa peratus yang kita gunakan untuk perniagaan. Tak boleh claim semua sekali. Right. Dan dari segi pinjaman overdraft, butiran kegunaan overdraft ataupun pinjaman untuk tujuan persendirian atau bukan perniagaan ini termasuklah pembelian share ataupun harta bukan perniagaan, dan ambilan untuk kegunaan persendirian hendaklah direkodkan. So apa sahaja pinjaman yang kita buat, sama ada persendirian ataupun bukan persendirian ataupun tujuan perniagaan, maka semua dokumen-dokumen ini perlu kita rekodkan, sebab kita nak asingkan sama ada ianya tujuan perniagaan ataupun persendirian punya. Dan seterusnya adalah dari segi wang persendirian yang digunakan dalam perniagaan. So untuk rekod hendaklah dibuat bagi mana-mana wang persendirian yang dibawa masuk ke dalam perniagaan. Bukti punca wang berkenaan adalah disimpan, contoh wang harta pusaka ataupun menang loteri. Dalam kes perkongsian, wang yang dibawa masuk ataupun keluar daripada perkongsian, bahagian keuntungan dan rakan kongsi, faedah atas modal, gaji dan manfaat lain hendaklah direkodkan. So kat sini, kalaulah kita nak bawa masuk sebagai modal, ya, sebab enterprise ni dia bukan senang berat, dia ada share capital kan, tapi dia hanya adalah milikan tunggal. So kita perlu simpan bukti dari mana wang yang kita dapat tu kita gunakan untuk modal. Ia juga antara dokumen yang perlu kita simpan sebagai menunjukkan bukti kita. Sebab apa? LHDN ni dia nak tahu dari manakah punca pendapatan kita, sebab kita ni buat bisnes, tetapi baru je buat bisnes, tapi kita ada 100,000 as kita punya modal. So dia nak tengok daripada 100,000 tu duit daripada mana kita datang. Kalau pinjaman, so tak ada masalah. Tapi kalau kata kita mungkin kalau bukan Islam, dia menang loteri, dia gunakan duit tu, so kena simpanlah dokumen-dokumen yang menunjukkan duit tu adalah duit menang loteri. Sebab semua income yang kita dapat ini kita perlu declare dan perlu dicukai ke atas apa sahaja pendapatan yang kita dapat sepanjang tahun. So dia nak asingkan lah, nak bahagikan adakah ini daripada perniagaan ataupun modal yang digunakan adalah pinjaman. So kalau pinjaman tak akan dikenakan cukai lah, tak akan dikenakan cukai pendapatan di situ. Tapi kalau memang ada pendapatan, maka kita akan dikenakan cukai atas pendapatan yang dapat pada tahun tersebut. Right. So saya rasa untuk pagi ini sahaja yang sempat saya kongsikan dulu pada tuan-tuan. So kita berjumpa lagi dalam masa yang terdekat untuk kita terangkan, untuk kita kongsikan berkenaan dengan accounting dan juga auditing. So kita kalau ada apa-apa sahaja soalan yang mungkin tuan-tuan nak nyatakan, boleh
WhatsApp terus kepada saya, ataupun mungkin nak menggunakan servis-servis kita yang lain dari segi permohonan MOF, CIDB ataupun penubuhan syarikat, tuan-tuan juga boleh terus invite ataupun terus menekan WhatsApp yang telah kita sediakan. So saya rasa itu sahaja perkongsian yang saya boleh kongsikan pada pagi ini. Terima kasih pada join in live kita pada pagi ini, dan mungkin kita boleh jumpa untuk live seterusnya dalam masa akan datang. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.